Test 1 2 test mic clear. Okey, assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel MZ Vlog. Okey, untuk hari ni saya akan bincangkan ataupun saya akan berkongsi dengan anda tentang perbezaan antara Disney Plus Hotstar, okey, Disney Plus Hotstar dan Netflix. Alright, perbandingan ni saya takkan bias kepada mana-mana. So, sebelum saya masuk pada intro ataupun tajuk asal untuk perbincangan, saya nak bagi tahu disclaimer pada anda yang video ni tak disponsor oleh mana-mana syarikat. Okey. Sebab kalau anda tengok video yang lepas, saya akan share di sini, saya install Disney Plus Hotstar dan saya ambil try package untuk 3 bulan. So sebab tu saya dah tempoh seminggu saya pakai Disney Plus Hotstar. Saya nak kongsi dengan anda. Saya tak akan racun anda, saya tak akan kata bias pada mana-mana brand. Saya akan kongsi dengan anda perbezaan antara Netflix dan Disney Plus Hotstar. Okey, sebelum tu like intro dulu. Alright, jom. Okay guys, so macam saya kata di awal video tadi, saya tak akan bias pada nama-nama brand dan saya akan ceritakan dari segi fakta. Okey, kita masuk ke poin yang pertama. Apa yang bezanya Disney Plus Hotstar dan Netflix? Okey, first, package. Okey, selama saya pakai Netflix, saya pakai dah hampir setahun lebih. Setahun lebih. The reason saya pakai Netflix sebab time tu memang saya tak layan Astro. Sorry, saya minta maaf, saya minta layan Astro. So saya ambil package premium. Dan package premium time tu saya ambil sebanyak RM55. Rasa mahal kan? Okey, RM55 untuk 5 user. Faham tak? 5 user. So anda boleh buka dekat tablet ke, kat phone ke, dekat TV ke. Okey, anda boleh register untuk 5 nama user. Okey. Dan package untuk Netflix ni dia monthly, RM55 setiap bulan. Okey. Dan Disney Plus Hotstar yang baru saya subscribe last week, yang saya test untuk 3 bulan, package dia RM53 ke RM54, lebih kurang macam tu. Okey, untuk 3 bulan nampak murah betul, tapi ini adalah trial package. So untuk package yang sebenar kita kena tunggu lepas 3 bulan ni lah. Tak salah saya, subscription saya akan tamat pada bulan 9. So kita tunggu bulan 9, saya akan update adakah package yang ditawarkan berbaloi untuk kita. Okey, dan itu package. Poin yang pertama itu package. So poin kedua, Disney Plus Hotstar hanya ada full HD. Betulkan saya kalau saya salah, sebab apa yang saya tengok dalam package yang ditawarkan adalah hanya full HD. So untuk Netflix dia ada 4K. Okey, Netflix ada 4K. Saya bagi dari segi fakta. Dan saya bukanlah nak kata saya lebih pada 4K, tak. Saya punya TV pun mungkin Full HD TV ya. Jadi package Disney Plus Hotstar tu memadai dah untuk saya. Dan poin ni saya beritahu untuk peminat-peminat 4K. Siapa yang ada TV 4K, you expect Disney Plus Hotstar bagi 4K. Yang saya tahu dan package yang saya ambil tak ada 4K. Dia hanya Full HD 1080. Ya, into Full HD. So saya info awal sebab saya tak nak, sebab ada orang tanya kat saya, adakah Disney Plus Hotstar ni 4K? So saya kata tak, inilah Full HD. So Netflix, yes, 4K. Itu perbezaan dia. Perbezaan kedua itu dia punya resolution. Okey. Dan perbezaan ketiga dari segi gambar. Maksudnya filem-filem dan drama yang ada dalam package Disney Plus Hotstar dan Netflix. Okey, dari segi ini pandangan saya peribadi ya. Selama saya pakai seminggu saya pakai Disney Plus Hotstar, saya dah bosan. Sorry, saya tak bias. Bukan bosan sebab apa? Sebab okey, masa mula dapat saya mula subscribe, saya teruja sebab ada WandaVision, ada saya peminat Marvel.
So ada WandaVision, ada Falcon yang saya tak tengok lagi, dan series-series tu memang saya minat. Okay, so sebab tu saya kata di awal subscription saya memang teruja dan saya excited untuk tengok the series. Ada Star Wars Mandalorian yang saya tak pernah tengok langsung. Okay, dan series-series tu tak ada dekat Netflix. Itu kelebihan Disney Plus Hotstar. Sebab you have to bear in mind, sebab Disney ni dia ada Marvel, Star Wars. So semua brand-brand ni dia under Disney. So Disney dah beli dah untuk penonton semua lah. Disney dah beli dah share Marvel, Star Wars apa semualah untuk penonton semua. Itu secara general lah. Dan Netflix memang tak ada. Tapi apa yang ada di Netflix memang tak ada dekat Disney Plus Hotstar juga, dan apa yang ada dalam Disney Plus Hotstar kadang-kadang ada juga dekat Netflix. Itu perbezaannya. Cuma macam the main drama, the main episode ataupun yang memang takkan ada dekat Netflix macam Mandalorian tak ada. Siapa tengok WandaVision, Loki, yang peminat Marvel, siri-siri Marvel ni yang kecil-kecil ni, so benda-benda tu memang tak ada kat Netflix. So siapa yang berminat, silakan. Okay, untuk Netflix dia punya gambar tu lebih variety lah, episod pun banyak, and so dia ada campur Korean apa semualah. So dia ada variety dah di situ. Itu perbezaan dari segi konten rancangan tersebut. Itu adalah poin ketiga. Konten untuk Netflix dan konten Disney Plus Hotstar memang tak sama. Sebab saya pun dah tak tahu nak tengok apa dah kat Disney Plus Hotstar. Sebab bila dah tengok habis dah the series yang tu, so mungkinlah saya kena tengok lagi lah kan. Bagi masa panjang sikit untuk saya tengok lagi apa yang menarik. So sekarang ni yang tengah duk hot berlangsung adalah Loki, baru first episode. So this week akan jadi second episode. So yang tu je lah. Alright. Okay, poin yang keempat, interface. Interface Disney Plus Hotstar dan interface Netflix lebih kurang sama. Cuma dia penyusunan, macam saya tengok dekat Mystic, Android Box Mystic, dia punya penyusunan untuk Disney Plus Hotstar sedikit, ni personally saya rasa sedikit dia punya susunan tu macam tak menarik. Dia tak macam Netflix. So Netflix dia lebih banyak, macam contoh lah, dia banyak kategori dia. Okay, kalau anda tengok buka Netflix, anda boleh tengok banyak kategori. So Disney Plus Hotstar pun dia okey, saya tak kata tak okey. Ni personal opinion saya. Cuma dia beza dia dekat interface dia lah. Saya suka Netflix lagi sebab Netflix dia user friendly interface. Disney Plus Hotstar mungkin baru, so kita bagi masa dan tempoh lepas 3 bulan ni macam mana dia punya pergi. So mungkin lepas 3 bulan dia akan saya harap lah Disney Plus Hotstar boleh perbaiki lagi dan mungkin tambah baik mana-mana yang kurang, dan mungkin add on macam-macam cerita lagi. Tapi itulah, itu bergantung pada brand Disney Plus Hotstar tu. Sebab gambar-gambar yang under Disney memang dia akan letak lah. Ok, alright, itu interface. Ok, poin yang kelima dan terakhir. Ok, Disney Plus Hotstar ni, kalau anda ada Astro, anda boleh subscribe through Astro, tak ada masalah. Dan Netflix dia adalah asing daripada Astro, so anda kena subscribe asing. Ok, so itu orang kata apa, kemenangan ataupun kelebihan kepada pengguna-pengguna Astro. Boleh subscribe on spot, tak nak beli TV box dah ataupun Android box. So macam saya tak ada Astro ni, saya kena subscribe through ni lah. Saya kena download macam biasa lah, download through Google Store. Dan benda tu saya kata terang lebih kurang sama je lah. So saya nak kata terpulang pada anda. So dan saya nak tambah, saya mungkin terlupa, so saya tambah lah dekat point nombor 5 ni. Untuk Netflix dia ada beberapa package. Sekejap saya tengok balik. Saya just nak perbetul balik point saya yang first tadi.
package yang ditawarkan oleh Netflix ada 4 package. Okey. Package mobile yang pertama, package basic, yang kedua package standard dan package premium. So package mobile RM17, package basic RM35 sebulan, package standard RM45 dan package premium RM55. So yang saya ambil package premium untuk 5 device ataupun 5 orang lah, 5 login kita boleh ni. Dan untuk Disney Plus Hotstar, so package dia yang ditawarkan RM54.90 selama 3 bulan. Okey. Benda ni saya tak tahu lepas 3 bulan ni adakah plan ni akan berubah ataupun tak. Itu kita tunggulah daripada Disney. So far untuk plan-plan yang ditawarkan antara Netflix dan contoh Disney Plus Hotstar ni berbaloi lah untuk anda. Kalau anda nak mencuba, kalau anda nak ambil Netflix RM17 pun tak ada masalah. Itu terpulang pada anda kan. Dan ada beberapa rancangan dalam Disney Plus Hotstar yang diklaim oleh Disney Plus ada 4K. Dia based on drama ataupun tak salah saya episod-episod yang ada 4K. Macam contoh Mandalorian, Star Wars Mandalorian, yang tu ada 4K. So yang tu kita kena check balik lah. Yang tu pun saya tak godek-godek lagi, saya tak tengok lagi sangat kan. Dan apa yang saya boleh rumuskan, okay, saya tak kata pun jangan subscribe Disney Plus Hotstar, dan saya kata ada jangan subscribe Netflix. Terpulang pada anda untuk menentukan mana yang anda minat. Jadi kalau tanya saya personally, bila dah tengok, saya peminat Marvel series, Marvel Cinematic, bila saya dah tengok dah episod-episod yang dah habis tu, macam contoh Loki ni, first episode saya tak tengok lagi sebab saya nak layan episod tu bersambungan. Saya tak suka nak tunggu. Macam itu saya WandaVision saya tengok direct, walaupun saya lambat tengok, tapi dia punya feeling tu best sikit lah, macam tengok movie lah, panjang sikit. Kalau macam tengok singkat-singkat, kita dah biasa tengok Avengers and the whole movie, contoh 2 jam kita habis. Tapi bila tengok episod-episod ni dia tak puas. So saya suka tengok macam Falcon dengan Winter Soldier dengan WandaVision, saya tengok the whole episode macam tengok movie. Kira dan tempoh PKP ni, lockdown ni, duduk rumah layan TV lah. So saya tengok lah, layan kan, gambar macam tu. So bila dah habis layan benda tu, saya macam gambar-gambar ni semua dah tengok dah. Macam contoh Avengers apa semua dah tengok dah. Jadi benda tu dah yang penambahan gambar-gambar Disney Plus Hotstar ni lambat sikit. Dia tak macam Netflix. Itu beza dia. Saya tak kata pun Disney Plus Hotstar tak okey, saya tak kata pun Netflix ni gila-gila okey, tak. Dia terpulang pada masing-masing. Anda peminat Disney, sila. Kalau tanya saya, kalau katakanlah package ni maintain 3 bulan RM54.90, InsyaAllah saya akan maintain. Kalau katakan dia naik, mungkin saya fikir balik kot. Itu je lah. Sebab kalau nak katakan based on episod-episod yang saya minat Marvel Cinematic ni, memang saya orang kata apa, agak orang kata apa, point yang besar lah untuk peminat-peminat Marvel ni untuk stay dengan Disney Plus Hotstar ni. Jadi terpulang pada anda masing-masing. Kita just sharing je perbezaan antara Disney Plus Hotstar dan Netflix. So kita buat keputusan lah. Anda boleh buat keputusan sendiri. Saya tak bias, saya tak kata yang mana yang the best. Cuma saya bagi tahu poin-poin yang mungkin saya kena sharing dengan anda lah. Apa perbezaan setiap plan yang ada dalam Netflix dan apa kelebihan dan kekurangan setiap brand. Itu je pendapat saya untuk ni. So saya simpulkan, mana pun okey. So kalau anda ada the reason saya compare dua ni, sebab saya ada dua ni saja. So yang link, kalau anda ada cadangan, anda ada Zul, try download ini, try subscribe ni. So anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya akan cuba untuk download dan tengok betul ke tak best the new macam interface ni kan. So saya pun ada dua ni, so saya boleh buat comparison untuk dua ni lah. Saya tak mau buat pandai. So kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe.